Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini
untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bawa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bawa hanya cerita benar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, bersama saya sekali lagi Muhammad Syafiq Fadli dari Studio Komunikasi Barisan Nasional secara eksklusif sempena Pilihan Raya Umum ke-15. Hari ini kita bawakan seorang tetamu yang istimewa, Datuk Seri Syabri Cik, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia. Assalamualaikum Datuk Seri. Salam Syafiq, apa khabar? Nampak TikTok mengata-kata sekarang ni. Terima kasih Datuk Seri. Sentiasa mengikuti ya. Ya, sentiasa. Dan saya share. Baik Datuk Seri, kita nak dalam kehangatan kempen pilihan raya ni, nampaknya dalam tempoh 2 minggu dah ni kita parlimen dibubarkan. Rakyat di luar sana masih bercakap soal mengapa nak dibubarkan. Pakatan Harapan masih lagi bermain naratif bahawa UMNO ni gila kuasa, Barisan Nasional ni tak boleh tunggu sampai tahun depan. Jadi kalau boleh Datuk Seri terangkan sekali lagi, mengapa perlu sangat bubar sekarang? Sebenarnya dalam sejarah pilihan raya negara kita, kebanyakan tempoh pilihan raya selepas 4 tahun. Selepas 4 tahun tu bersedialah untuk pembubaran, untuk mendapatkan mandat baru. Kita sebutlah tahun 74, lepas tu 78, 4 tahun, 78, 82, 4 tahun. Tak sampai 4 tahun 3 tahun 8 bulan masa tu. 82, 86, 4 tahun. 86, 90, 4 tahun. 90, 95 tu bunyinya kalau campur 5 tahun. Tapi sebenarnya 4 tahun something. 4 tahun 95, 95, 99, 4 tahun 99 tahun 2004. Itu hampir 5 tahun tapi 4 tahun something. Jadi kalau kita tengok tempoh daripada 2018 sekarang ni 2022, itu 4 tahun. 4 tahun something 4 tahun 6 bulan. Itu adalah merupakan satu tempoh yang biasa. Kita jarang sampai masuk sehingga cukup-cukup, habis penggal cukup-cukup, jarang. Kerana sudah tentu ada beberapa faktor yang diambil pertimbangan. Kerana kena ada parti yang merentah suka elemen of surprise sikit. Dia takut ada perkara yang tak boleh dijangka akan berlaku kemudiannya. Begitu juga dengan apa ni sekarang ni, BN menentukan rentak. Orang tak sangka pilihan raya di Melaka. Okey, 5 orang keluar, okey buat. Orang kata kalau BN ni lemah lagi ni, tak boleh menang kalau Solo. Lawan Solo, menang juga. Di Johor, orang kata letak muka baru susah, lawan, menang juga. Sehingga kan lepas Johor tu dilihat parti-parti pembangkang begitu trauma sekali. Janganlah buat cepat, janganlah buat cepat, janganlah buat cepat. Nak tunggu sampai akhir. Sampai akhir tu bila? Kalau tak sekarang, kalau dikatakan sebab banjir, kalau ikut yang kita belajar pada sekolah tu, musim tengkujuh bulan 11 sehingga bulan Mac. Bulan Mac baru nak buat. Bulan Mac tu puasa. Lepas tu raya.
Lepas tu haji. Kalau bulan Februari, tahun baru Cina. So bila nak buat? Bulan 7. Bulan 7 dah masuk, dia panggil injury time. Sebab pilihan raya lepas bulan Mei. Tahun 2018, 9 hari bulan Mei. Ya. Mei pada Mei, itu sepatutnya cukup genap 5 tahun. Boleh nak buat berdasarkan pada bila parlimen ataupun baru Dewan Undangan Negeri bersidang dan sebagainya. Ada tempoh 2 tahun, 2 bulan. Tapi itu waktu dipanggil injury time. Tak pernah dalam sejarah dibuat sehingga begitu. Kenapa nak buat begitu? Tapi tak pernah inilah masa kita buat sebabnya pelbagai masalah yang timbul. Ya. Kita perlu tunggu. Sudah tentu bagi kita sebagai parti yang bertanggungjawab, ya. Ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan, ya. Ada orang meramal banjir berdasarkan pada bulan, angin, suhu, tekanan udara dan sebagainya. Tapi orang meramalkan dari segi keadaan ekonomi global, yang mesti diambil kira. Tahun 2023, awal 2023 sehingga pertengahan ataupun akhir, dijangkakan kemelesetan ekonomi dunia akan berlaku. Tiga sektor yang mesti dilihat, ya. China, Amerika dan juga Eropah. Amerika dijangkakan inflasi berlaku di sana. Dan kalau inflasi, sudah tentu Federal Reserve mereka akan menaikkan lagi kadar faedah mereka. Dan ini menyebabkan duit akan tersimpan ke sana dan ringgit kita akan makin merosot. Itu perkara yang, dan ini menyebabkan inflasi di tempat kita juga. China zero COVID policy mereka masih berterusan, ya, zero COVID. Dia tutup negara dia orang. Sedangkan dia adalah merupakan trading partner kita yang terbesar. Rakan dagang kita yang terbesar. Barang kita nak ekspor jadi susah, lambat ke sana. Dia memberi kesan kepada ekspor kita, dan ini juga menyebabkan currency kita juga akan lemah. Sebab currency berdasarkan pada kalau kita banyak ekspor, orang nak pakai duit kita, maka currency kita akan bertambah. Eropah ini dah nak masuk musim sejuk. Perang berterusan. Dia orang buat sanction pada Russia. Russia kata okey, kami yang supply gas, kami yang supply bahan api yang terbesar. Ramai dijangkakan mati kesejukan. Tapi ini menyebabkan bahan api dunia juga akan naik. Fuel akan naik. Kalau bahan api dunia akan naik, dijangkakan juga ia memberi kesan inflasi banyak perkara lagi. Harga baja dunia akan naik, harga jagung akan naik, kos transport akan naik. Sebab itu dikatakan bahawa tahun 2023 adalah tahun akan berlaku kemelesetan ekonomi dunia. Kesan pada kita, ya, kita cakap nak tolong orang kampung, kita cakap pasal kenduri kampung, kita cakap pasal nak bantu petani dan sebagainya. Ini ada kaitan semua ni. Ini ada kaitan. Kalau kita tidak tahu bagaimana untuk menangani, nak menanganinya, kita memerlukan sebuah kerajaan yang kuat dan stabil. Tak boleh kerajaan yang dalam kerajaan itu ada 2-3 parti yang saling cemburu antara satu sama lain. Ini parti ni buat, biarlah dia buat salah. Kalau nak bawa pelabur, janganlah melalui dia parti lain, melalui parti kita lah. Nanti dia dapat kredit. Ataupun yang ini masalah ekonomi, ini parti lain. Tak boleh. Cara Malaysia tak boleh. Sebab itu sejarah kita dahulu, kita ada satu parti yang kuat. BN. BN yang kuat. Selalunya kita mengharungi krisis kerana ada BN. Barisan Nasional. Barisan Nasional. Sebab sekarang ni Datuk BN tu orang confuse. BN orang confuse. Barisan Nasional. Zaman Pak Lah, zaman Tun Mahathir dulu. Ada berlaku krisis. Tapi ada Barisan Nasional yang support dia.
Dasar-dasar besar yang dibuat, Barisan Nasional. Nak buat Putrajaya, panggil dulu UMNO, Perhimpunan Agong Khas. Nak buat pengajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains, panggil Perhimpunan Agong Khas dulu. Nak buat multimedia super corridor, kata lepas ni tak ada lagi internet ni, nak sensor-sensor ni, panggil UMNO dulu. Kita ada parti yang mendukungnya, yang kuat. Sejarahnya perlukan parti yang kuat. Sebab itu waktu 22 bulan mereka merentah, tokoh yang sama, hebat Tun Mahathir, tapi dia tidak ada parti yang kuat. Dan ditambah didokongi oleh orang yang tak berpengalaman. Dia rasa, masa cakap dalam parlimen dulu hebat semua. Bila naik jadi menteri, selesaikan masalah kelapa sawit, minum sesudu. Lepas tu, ada orang baru rasa jadi kerajaan, tak biasa rasmi, pergi rasmi lift, pergi rasmi pagar, pergi rasmi pipe. Benda-benda yang itu. Orang rasa hebat. Dia tentang tol tapi pergi rasmi tol. Jadi, ini yang rasa pelik yang berlaku dan tak ada dalam sistem. Sebab itu, menangani krisis ni, kita perlukan parti yang kuat. Parti yang kuat dan stabil, Dr. Sri. Cuma, di mata rakyat juga, apa yang akan berlaku selepas PRU ke-15 adalah keputusan yang sama dalam PRU ke-14. UMNO, Barisan Nasional tidak akan mendapat majoriti yang kuat untuk membentuk kerajaan. Perikatan Nasional juga sama, Pakatan Harapan juga sama, dan kita sekarang ada GTA. Dan keempat-empat blok ini perlu untuk bergabung dan membentuk kerajaan sendiri. Kita harap kerajaan rakyat membuat pertimbangan sebagaimana orang Melaka buat, sebagaimana orang Johor buat. Itu kita rasa impossible. Banyak orang kata State Assembly akan tergantung di Johor, akan tergantung di Melaka, tapi rakyat berikan satu kekuatan pada satu parti. Kerana mereka percaya naratif yang kita bawa, naratif kestabilan, kemakmuran daripada Melaka. Melaka, Johor, sampai sini. Cuma naratif ni kuat tak kuat sekarang ni. Ini BNCOM lah yang buat. BNCOM yang kena ulangi perkara ni. Jangan confuse dengan benda-benda lain. Sebab naratif mereka serang peribadi. Korap, rasuah. Saya bersih, kamu korap, saya bersih, kamu soal. Tapi apa yang kamu tawarkan? Nothing yang mereka dapat tawarkan. Sekurang-kurangnya BN, PM kita tawarkan apa yang dibentangkan semasa bajet baru ni. Banyak perkara, pasal student, pasal nak bagi peranti, pasal mengandung dapat, pasal apa pada rakyat. At least something yang boleh ditawarkan. Ini apa yang mereka tawarkan. Melainkan dia tawarkan, saya ni suci murni, kami ni bersih, kalau kami bersih, maka segala-galanya akan baik. Tak semudah itu. Dalam hal ekonomi global tadi, kita mahukan personality mana yang boleh diterima Amerika, boleh diterima Jepun, boleh diterima Eropah, boleh diterima China, India dan sebagainya. Kalau hantar orang yang salah, kita tahu siapa jadi duta Timur Tengah, berapa banyak pelaburan dia boleh dapat, walaupun boleh bahasa Arab. Siapa yang duta ke China dulu, berapa banyak pelaburan China dia dapat. Jawatan saja tidak cukup. Jawatan saja tidak cukup. Tetapi dengan messaging yang salah dahulu. Misalnya, naik saja, dia kata tak suka China. Batalkan projek-projek China dan sebagainya. Pergi ke Jepun. Dan kesannya orang tak nak beli kelapa sawit kita. Orang tidak berdagang kita. Ini penyelesaian untuk menyelesaikan masalah. Ini bukan soal bersih ataupun tak bersih. Tetapi untuk memberi pada rakyat apa penyelesaian dan apa yang nak ditawarkan pada rakyat. Mereka cakap mereka bersih. Tapi itu mereka lebih teruk daripada Barisan Nasional. Yalah, kita tak dengar cerita terowong sampai tak nampak-nampak. Misalnya itu berlaku belah sana. Saya tak mahu masuk dalam debate tentang siapa bersih dan siapa tak bersih. Tetapi apa yang mereka tawarkan. Dan saya fikirkan bahawa kenapa sehingga sekarang mereka tidak tawarkan apa-apa. Kerana mereka trauma dengan apa yang berlaku dalam PRU ke-14.
mereka tawarkan bulan dan bintang. Tol percumanya, pendidikan percuma, bukan susah. Harga minyak turun, bukan susah. Bagi saja kamu pemerintah boleh buat. Sekarang ni nak cakap benda yang sama, orang akan tanya benda yang sama. Kamu kencing, kamu hancing, kamu tipu berapa kali. Dan ini menyebabkan mereka tak berani nak tawarkan apa-apa sehingga sekarang. Cuma Anwar Ibrahim meletakkan satu harapan baru kepada pengundi-pengundi kerana beliau mengatakan bahawa apa saja dijanjikan itu tidak tertunai kerana beliau bukan Perdana Menteri. Sekarang ini naratif digunakan di mana-mana saja beliau pergi. Beliau kata beri saya peluang menjadi Perdana Menteri dan saya akan tunaikan semua janji-janji itu. Well, isterinya sudah jadi timbalan Perdana Menteri. Ya, dia berhak untuk menegur, dia berhak untuk protes, dia berhak untuk partinya sudah bersama. Sudah bersama. Dan ini diulangi satu ketika dahulu juga. Ya, ketika beliau menjadi timbalan Perdana Menteri dan sebagainya. Dia mesti melihat secara kolektif. Tak boleh cakap. Kalau gitu, umumlah sekali lagi. Kali ini saya jadi Perdana Menteri, saya ulang balik apa yang diulang dulu. Cakap sekarang ni. Saya ulang balik nak batalkan nak hapuskan tol. Saya ulang balik hapuskan PTPTN dan sebagainya. Ulanglah. Harga minyak sikit. Turunkan harga minyak. Sebut perkara ini kerana beritahu alasannya ialah tak boleh buat kerana saya belum jadi Perdana Menteri. Cakap balik. Dan biar rakyat yang menentukannya, menilainya. Cabaran tahun depan adalah sangat besar, Datuk Seri. Parti-parti yang membentuk parti-parti yang akan bertanding dalam pilihan raya kali ini, kita ada GTA, Tun Mahathir 22 tahun menjadi Perdana Menteri. Kita ada Pakatan Harapan yang dipandang mempunyai pemimpin-pemimpin yang kononnya mempunyai pengetahuan pendidikan, sebagai contoh Rafizi Ramli dengan formula-formula beliau, Anwar Ibrahim dan ramai lagi dalam sana. Dan kita ada Perikatan Nasional juga bekas Perdana Menteri dan juga bekas-bekas menteri lain daripada UMNO dulu. Jadi rakyat melihat bahawa keempat-empat kumpulan ini mempunyai pertimbangan yang setara untuk membawa negara lebih baik pada tahun 2023 dan seterusnya. Bagaimana Datuk Seri melihat kekuatan Barisan Nasional berbanding dengan blok-blok politik yang lain? BN kita ada tradisi kita. Dan BN kita mempunyai orang yang mempunyai pengalaman yang tertentu. Dan kita bangunkan orang, pemimpin melalui proses BN. Nak jadi presiden, dia mesti timbalan daripada naik pemuda dan sebagainya. Dulunya melalui BN, proses kematangan tu, orang tu timbalan menteri dulu, jadi menteri, pelbagai menteri sebelum diangkat ke tempat yang lebih tinggi dan sebagainya, kerana memiliki pengalaman dan pengetahuan itu menjadikan ia mudah untuk melaksanakan kerja dan sebagainya. Dan melalui BN juga ada standard-standard tertentu yang dituntut untuk seorang itu menjadi pemimpin dan sebagainya. Dan ada yang gagal akan terkeluar selepas itu dan sebagainya. Ini yang proses yang kita melalui sistem BN. Sebab saya sendiri dulu pernah jadi orang akademik, pengajar. Tapi saya katakan bahawa saya memahami tentang kenegaraan, memahami tentang politik dan sebagainya melalui parti itu jauh lebih besar ketika saya belajar, ketika saya mengajar dan sebagainya. Ini kita kena fahami kekuatan yang ada pada BN. Sebab itu saya dalam soal ini pendekatan kadang-kadang digunakan pendekatan populis. Populis tu dirasakan apa yang rakyat nak dengar, maka selesailah masalah. Rakyat nak dengar sekarang ni ada satu kata, gaji wakil rakyat besar sangat, gaji menteri besar, gaji Perdana Menteri, maka saya akan potong gaji saya. Maka selesailah seluruh masalah rakyat. Ini orang tepuk tangan. Orang tepuk tangan. Ini satu perkara yang sangat popular. Sangat popular. Jadi sudah tentu orang kata, apakah masalah rakyat semua ni dapat diselesaikan dengan perkara itu. Ini saya ingat masa
pilihan raya presiden di Filipina satu ketika dahulu. Bukan Aquino anak pada Aquino yang bertanding presiden. Dia punya moto dia, kalau saya menang, no more weng. If I win, no more weng. Orang tanya weng tak apa. Tak ada lagi outriders. Sebab di Filipina orang paling tak tahan sekali ialah traffic jam. Di Manila tu traffic jam yang terlalu tinggi. Tiba-tiba presiden lalu ada outrider. Dia kata saya tak mau ada outrider. Orang sesak, saya pun sesak. Saya tak kisah. Menang, popular. Tetapi traffic jam tak selesai. Traffic jam tak selesai. Orang tepuk tangan. Kerana tak ada benda-benda begitu. Kita nak dengar sesuatu yang lebih konkret penyelesaiannya. Public transport kita macam mana? Pendidikan kita macam mana? Isu keselamatan macam mana? Semua yang kita nak bagi-bagi ni semuanya akhirnya bergantung pada keupayaan negara itu mempunyai hasil pendapatan yang besar. Macam mana nak dapatkan pendapat? Ini yang susah. Nak bagi itu senang. Nak bagi memerlukan dana yang besar. Dana tu mesti ada pendapatan yang besar. Cukai rakyat ke? Ya. Kalau tak cukai, jadi macam di Britain, naik Perdana Menteri baru yang perempuan Liz Truss, dia naik, dia buat yang populis, market jatuh. Currency dia jatuh lagi. 6 minggu keluarkan. Populism tak selesai kan. Kerana pasaran akan react kepada sesuatu perkara yang tidak munasabah. Dan kita kena ingat, misalnya satu ketika dahulu kita pernah dilihat mempunyai pasaran saham yang dikata bull runs, yang terpanjang dalam sejarah dunia. Daripada tahun 2008 sampai 2018, naik sampai 2020. 10 tahun, 12 tahun. Lamanya. Ramai kalau pilihan raya hari ni orang cakap pasal kita nak naikkan pasaran saham. Saya tak main saham. Apa kena mengenai dengan saya? Saya tak main saham. Cerita kat kampung pasal pasaran saham lebih baik pada zaman BN dulu. Saya tak main saham. Tetapi pasaran saham Malaysia naik ini, wang luar datang kemari. Bila wang luar datang kemari, dia mengukuhkan currency kita. Sebab itu dulu currency kita 3.8. Tetapi bila jatuh saja sekarang 4.6 dah. Bila jatuh, menyebabkan harga ayam kita mahal, harga daging mahal, harga ikan mahal, harga sayuran mahal, harga baja mahal, harga baju mahal. Sebab semua diimport kerana wang tidak masuk. Wang tidak masuk. Tarik pelabur. Macam mana? Ada pelaburan yang bersifat portfolio, ada pelaburan yang bersifat pelaburan betul-betul. Macam buat kilang, buat apa sebagainya. Ini memerlukan skill. Siapa yang boleh tarik benda ni? Nak jual barang kita, siapa yang ada skill untuk menjual barang kita? Nak pergi. Dia punya hubungan-hubungan yang baik dengan negara. Dan BN boleh melakukan. Barisan Nasional menggunakan kestabilan sebagai kata kunci. Dan kita melihat kekuatan itu ada di Melaka dan Johor. Dan kita bawa ke PR15. Dan kekuatan ini juga dilihat oleh Perikatan Nasional. Perikatan Nasional juga menaruhkan pada tema yang sama, iaitu bersih dan stabil. Adakah Datuk Seri melihat bahawa Perikatan Nasional boleh merealisasikan impian dan harapan ini buat rakyat Malaysia? Bila dia menamakan diri dia bersih, saya rasa ada benda tak kena. Kalau orang turun bawah, saya tak berdosa. Mana ada orang tak berdosa? Dia beritahu. Sebahagian daripada kata-kata yang lompat dalam bersatu itu ada masalah. Sebahagian daripada mereka adalah orang yang bermasalah. Bagaimana dia mengatakan bahawa mereka ini adalah orang yang bersih? Bersih ni banyak perkara. Bersih dari dosa, bersih daripada rasuah, bersih daripada tak pernah menipu, bersih daripada kerja, bersih daripada makan gaji buta dan sebagainya. Itu saya rasakan satu perkara yang overselling diri dia sendiri, yang mengatakan dia bersih, putih bersih, mengatakan
Mana orang boleh percaya? Ini cerita orang apa ni nak meminang anak orang. Pak Mentua, bakal Pak Mentua tanya, kamu ni bersih tak? Bersih. Kamu ni apa ni minum arak? Tak. Kamu ni apa judi? Tak. Kamu ni kaki perempuan? Tak. Kamu sembahyang? Tak. Kamu puasa? Tak. Semua tak. Tak boleh juga. Jadi ini cerita-cerita yang menceritakan dia ni baik segala-galanya, tak pernah sabar. Saya katakan, kau nak mengatakan, ya, semua orang mengharapkan bahawa negara ini ada soal susun takbirnya, takbir urus yang baik dan sebagainya. Yes, kita setuju. Kita akui bahawa kita mahu kerajaan yang berintegriti. Kita mahu tidak ada pemimpin-pemimpin yang korup, yang rasuah dan sebagainya. Itu tidak boleh dinafikan adalah merupakan impian yang dikehendaki semua orang. Anak-anak muda sepatutnya terinspirasi dengan keinginan untuk melihat perkara-perkara yang begini rupa. Jadi saya rasakan bahawa ini adalah merupakan kehendak semua orang. Dan bagaimana perdagangan stabil yang mereka tawarkan? Stabil itu ikut kita ialah ikut Barisan Nasional kerana mereka sendiri tidak stabil. Jadi tidak ada apa yang nak dijual, perkara baru yang nak dijual. Saya melihat Perikatan Nasional terutamanya dan Gerakan Tanah Air, dua kelompok ini adalah gabungan politik yang tidaklah sekuat Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Sekiranya undi kali ini berpecah kepada Perikatan Nasional dan juga Gerakan Tanah Air, dia akan menyebabkan ketidakstabilan politik akan berlaku lebih teruk lagi dalam negara kita. Adakah Datuk Seri melihat keadaan seumpama itu juga? Sebab itu kita serahkan pada rakyat. Kita berlindung dengan keadaan yang berlakunya hang parlimen pada kali ini. Kita mengharapkan apa yang berlaku di Melaka dan di Johor akan berulang dalam pilihan raya umum pada kali ini. Dan sekiranya berlaku, ia akan memberikan kestabilan. Tetapi sekiranya tidak berlaku, kita terpaksa mencari pilihan-pilihan yang terpaksa dibuat dan kemungkinan kita akan berhadapan keadaan yang tidak menentu lagi di masa yang akan datang. Cuma setakat ini kestabilan yang dijanjikan oleh Barisan Nasional dengan sokongan daripada Gabungan Rakyat Sabah dan juga Gabungan Parti Sarawak bakal memberi pengukuhan. Itu pun bila keputusan dibuat berdasarkan kepada perkiraan-perkiraan dan risiko-risiko tertentu yang terpaksa dihadapi oleh Barisan Nasional dalam menghadapi pilihan raya ini. Dan insya-Allah kita rasakan bahawa berdasarkan pada perhitungan-perhitungan tadi, sebuah kerajaan baru, kukuh dan stabil akan dapat diwujudkan, insya-Allah. Kita bercakap soal kestabilan ekonomi, kemakmuran ekonomi menjelang 2023 yang telah pun dikatakan bakal mendepani kegawatan ekonomi di seluruh dunia, bukan saja Malaysia, Datuk Seri. Dan minggu depan insya-Allah Barisan Nasional akan melancarkan manifesto buat tawaran kepada rakyat Malaysia bagi PRU ke-15 nanti. Kalau mungkinlah Datuk Seri boleh bagi a gist atau tak boleh. Saya tak boleh lagi. Untuk bagaimana sebenarnya apakah kita yang kita nak tawarkan, apakah package-package yang kita nak berikan kepada rakyat dan juga satu rancangan ekonomi negara, sebab kita perlu tahu 2023 ini cabarannya besar. Apa yang Barisan Nasional nak buat berbanding dengan parti-parti politik yang lain? Masih belum? Ya, baru ni Datuk Seri Presiden ada buat satu hint 3 TPM Memang kalau lihat dalam social media dan sebagainya, banyak yang kata membazir dan sebagainya. Itu satu hint. Kalau satu aspek dilihat sebagai satu langkah populis untuk mengambil hati orang Sabah dengan Sarawak.
Bagi saya, why not? Bukan saja dari segi pengiktirafan. Ada perkara-perkara yang mesti kita akui perlu diberikan perhatian yang lebih kepada Sabah dan Sarawak. Sarawak tu dari segi keluasannya lebih pada Semenanjung. Sabah pun lebih kurang. Untuk memberikan satu kekuatan dan soal merealisasikan semangat integriti kita kepadanya, memerlukan seorang yang senior, yang menjalankan kerja-kerja mengkoordinasikan seluruh menteri-menteri, kementerian-kementerian yang lain untuk membantu merancangkan pembangunan di sana. Sebab kalau saya tengok misalnya history, sebagai contohnya Menteri Luar Bandar, pertama diwujudkan tahun 57. Waktu tu Tun Razak menjadi Timbalan Perdana Menteri. Dia ambil. Kementerian Luar Bandar pada waktu tu bukan macam sekarang. Sekarang ni nak handle kemas, Risda, Fekra, sebagainya. Dia ada spesifik. Dulu, Kementerian Luar Bandar ni lebih merupakan kementerian koordinating. Sebab tu dikendalikan, dipimpin oleh seorang Timbalan Perdana Menteri. Dia boleh panggil Menteri Pelajaran, Menteri Kerja Raya, mari sini, Menteri Keselamatan, selesaikan semua perkara ni. Dia memerlukan yang senior untuk panggil semua orang tadi untuk menyelesaikan. Jadi Sarawak ni, saya dulu Menteri Pertanian, banyaklah turun. Tapi berdasarkan pemikiran saya untuk bantu pertanian. Piecemeal. Tetapi tidak menjadi sebahagian daripada agenda pembangunan Sarawak keseluruhannya. Tetapi kalau ada timbalan Perdana Menteri daripada Sarawak yang melihat keseluruhan agenda pembangunan yang memerlukan ada pertaniannya, pelancongannya, yang dia boleh panggil pendidikannya untuk selesaikan semua perkara lebih mudah bagi membangunkan tempat-tempat seperti negeri Sarawak. Begitu juga Sabah dan sebagainya. Seorang yang bertaraf Timbalan Perdana Menteri untuk mengkoordinasikan semua kementerian-kementerian lain adalah merupakan satu game changer dalam pembangunan dua negeri yang ketidak orang komplainnya lama BN merentah 60 tahun. Ada sekolah yang masih lagi daif, ada jalan orang pergi naik jambatan gantung lagi sekolah tak selesaikan sebagainya. Kerana orang melihat sekolah diselesaikan oleh sekolah. Orang melihat jalan diselesaikan oleh JKR. Tetapi mengkoordinasikan keseluruhannya tidak ada. Jadi ini pendekatan-pendekatan yang memerlukan satu kaedah-kaedah baru yang dicadangkan, dan saya rasa apa salah. Tentang orang melihat jawatan tu kerana benefitnya, tentang pakaian Timbalan Perdana Menteri itu, keretanya, bodyguardnya, dia melihat itu membazir. The perk yang dihadapi. Tetapi tanggungjawabnya mesti diperkasakan untuk kedua-dua negeri yang memerlukan tumpuan yang besar daripada kerajaan persekutuan. Baik, Datuk Seri. Kalau boleh sedikit suntikan semangat buat jentera-jentera Barisan Nasional yang bekerja keras di akar umbi di bawah ini, siang malam tak tidur ni Datuk Seri. Sekarang ni sibuk pasang bendera, bermesyuarat sana sini, dan mungkin juga suntikan semangat juga buat pengundi-pengundi yang akan menunaikan tanggungjawab mereka pada 19 November nanti. Apa yang kita usahakan hari ini ialah untuk generasi masa depan. Untuk anda semua, untuk anak anda, anak kepada anak-anak anda semua. Jangan persiakan peluang ini. Kita telah melalui 4 tahun satu proses yang dianggap pembaziran. Banyak perkara yang terhenti. Pelajaran yang kosong kerana dilanda pelbagai krisis, dilanda pelbagai ketidaktentuan kerana politik yang tidak stabil. Kita bekerja pada hari ini bukan kerana apa yang kita dapat, tetapi kita bekerja hari ini di atas keikhlasan kita untuk melihat negara ini terbina di atas satu landasan yang kuat, yang kukuh, dan yang pernah dibina, yang pernah dicapai oleh orang-orang yang sebelum kita melalui Barisan Nasional. Dan pastikan
lambang yang anda pacak, keringat yang anda berikan, pengorbanan yang anda curahkan, tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia, melainkan untuk masa depan negara kita yang tercinta ini. Selamat berjuang, rakan-rakan semua. Baik, terima kasih kepada Datuk Seri Syabri Cik. Terima kasih kepada anda yang menonton siaran Temu Bual Bicara Nasional dari Komunikasi Barisan Nasional. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan program-program yang insya-Allah kami akan sediakan lebih banyak program-program bermanfaat yang benar dan tiada fitnah, tiada penipuan, tiada pembohongan, semata-mata untuk memastikan kita dapat bangunkan negara ini semula. InsyaAllah kita bersua di lain masa. Saya Muhammad Syafiq Fadli. Salam hormat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.